Trial version. Bunyi apa ya? Saya. Trial version. Sekejap. Internet ke macam tak okey sangat. Okey, nampak? Hello? Nampak. Okey. Nampak. So start so control dah ambil kan? Control. Ingat lagi control. Control dah ambil. Trial version. Television. Okay, ada GS ni input and output, right? Okay. And ni adalah hash S. Okay. So cara nak tahu sistem ni stabil, kita kena buka benda ni So kena test buka ni. Sebelum tu transfer function ni adalah TS TS equals to TS. GS divide by 1 plus GS hash. HS. Jadi kalau G hash GS hash GS hash S equals to -1, maksudnya 1 tolak 1 adalah kosong. Jadi bila apa-apa yang dibagi kosong adalah infinity. So basically kita nak design supaya sistem tu jauh daripada ni. Okay? Jauh daripada -1 di hash SS. So basically bila nak design ni, PI controller adalah di sini. PI, okay, ada PI, lepas tu okay, ni ada sini. PI lepas tu ada converter. Okay. So ada dua. Dan GHz selalunya kita anggap satu saja. Okay. So basically kita nak pastikan PI dengan converter punya transfer function adalah kosong. Ada jauh daripada -1. Okay. Kat sini lah nanti kita akan analisis phase margin and gain margin. Ingat lagi ni? Masih ingat lagi tak? Trial version. Tak kan? Hello? Masih ingat? Tak berapa. Berapa Ada ingat sikit. So basically ni teori dia lah. So, Ah. kita nak design supaya dia stabil. Itu je. Okey. Saya tunjukkan ini adalah buck converter. Betul? So kalau saya test ni hutan
So, saya hentam je lah ni ya. Tak ada. C. Okay, sekejap saya kena setting dulu. So, start. Pause. Okay, R adalah 10. In okay, ni adalah contoh buck converter. Okay, so ni adalah output dia. So bila kita nak design, okay, yang macam ni tadi, okay, kita tak boleh gunakan, okay, PI controller kalau tengok adalah KP plus KI divided by S. Okay, this one is CS. Okay, so adalah dalam bentuk S domain. But untuk power converter kita kena ada transfer function. Okay, dan circuit ni bukannya transfer function. Jadi kita tak boleh guna untuk design controller. Okay, so transfer function ni kita perlu convert, circuit ni kita perlu convert ke transfer function. Okay, so selalunya kita akan guna, okay, kita akan dapatkan daripada paper lah transfer functionnya. Okay, cara nak implement transfer function ni adalah, okay, pergi kat sini, okay, pergi kat library, pergi kat continuous, okay, kita ada transfer function. Okay, so untuk buck converter, kalau tak silap lah, Vin 1 bahagi R bahagi C 1 bahagi L bahagi C kalau tak silap saya yang ni dia punya transfer function. So nak tahu transfer function adalah betul atau tak, kita boleh compare lah. Compare transfer function dengan ni. So cuba run. So boleh nampak lah. Maksudnya transfer function ni adalah betul. Okay. So kalau kita tengok ni dia punya transfer function hampir sama lah. Sebab yang ni adalah non-ideal sebab ada non-ideal component kat sini. Ni. Okay. So bila ada non-ideal component dia punya transfer function hampir sama tapi tak serupa. So sekarang keseluruhan circuit ni kita boleh present sebagai satu transfer function. Okay. So apa guna transfer function ni? Okay.
So kita nak design PI controller. Okay, pergi kat continuous ada PI controller. Okay, PID controller. So cara nak design, so okay. Okay, kenapa kita tak boleh guna circuit? Okay, kalau kita tengok ni, okay, kita just copy ni. Okay, PID controller and operation summons. Okay, kenapa kita tak boleh? Okay, kita boleh run benda ni. Okay, sekejap Jadi, kena tukar PI controller Ni, tukar kepada PI controller. Okay, problem dengan kita gunakan circuit, kalau kita guna circuit untuk design PI controller, kita tak boleh tune. Okay, contoh saya tekan tune ni. Okay, dia linearized plan, tapi dia selalu akan gagal. Okay. So, tak ada result. So, basically, kita tak boleh gunakan PI controller untuk tune. Kita tak boleh gunakan circuit untuk tune controller. Okay. So, Yes. tuning tu untuk menentukan nilai KP dan KI kan? Betul. Jadi kita nak buat, nak tentukan nilai KP dan KI ni, kita tak boleh buat sebab circuit ni dia bukan transfer function. Dia tak boleh design. Okay? Sebab kita nak design ni, design KP dan KI, kita perlukan transfer function bagi converter. Sebab tu bila kita tekan tune, okay, kita tune, kita tak boleh buat tuning tu. Jadi maksudnya nilai KP dan KI tu takkan fix lah kan? Tak fix maksudnya. Oh, dia akan fix. Tapi kita kena tahulah berapa. Kalau macam ni, saya tekan je, saya hentam, dia punya result tak stabil lah. Kalau tengok ni, sekejap. Contoh graf yang kita nak untuk make sure dia stabil, macam mana graf dia? Smooth. Dia tak ada overshoot, dia tegak je. Tegak dan laju. Kita nak yang tu. Yang ni tak stabil ni. Kalau tengok yang kuning ni, dia tak bagus kan? Ni sebab kita tak design lagi controller dia. Dan kita tak boleh tune kalau kita gunakan circuit. Sebab kalau kita tekan tune ni, dia tak boleh linearize. Okay? Sebab ini bukan transfer function. Okay. Sebab tu kita kena ada transfer function.
So contoh sekarang kita dah ada transfer function. Okay. Ni tadi. Okay, copy balik. Tetapi dia punya result memang sepatutnya tak ada overshoot apa. Sepatutnya kalau ada PI controller, dia tak ada overshoot semua. Okay. Ni saya copy. Saya letak kat sini balik. Okay, save. Okay, sekarang saya try pula guna ni transfer function instead of using the circuit lah. Okay, ni saya paste dan saya delete lah semua ni. Sebab ni semua circuit. Okay, saya gunakan transfer function. Okay, basically ini adalah buck converter tersebut. Daripada kita gunakan resistor, kapasitor semua tu, kita gunakan transfer function. Ini ya, simple. So sekarang, kalau saya tekan ni, saya tune. So sekarang dah boleh tune. Okay. So saya nak behavior, nak agresif ataupun robust. Okay. So nampak tak yang belakang tu? Apa maksud agresif dengan robust tu, sir? Macam mana nak tentukan? Ni ikut. Kalau nak robust, maksudnya dia smooth kok. Dia tak ada overshoot. Kalau agresif, maksudnya dia cepat tapi ada overshoot sikit. Oh, jadi untuk PI ni kita letak maksimum robust kan ni? Tak kisah. Tapi saya cadangkan dalam kawasan sini lah. Dalam 0.8 okey kot. Ni lah, 0.8. Oh, okay. Okay, respond time. So, ni adjust lah. Yang mana bersesuaian. Asalkan jangan, macam kalau tengok ni. Saya update dulu lah, update block. Okay. Ni respon ya. Yang ni tak lawa lah kan. Dia tak smooth. Jadi kita kena adjust. Supaya dia lebih smooth. Okay. So, kalau nak agresif, okay. Kadang-kadang dia tak defect. Okay. So, update. So, kalau tengok show parameter, boleh tengok kita akan dapat I adalah 1.05, P tak ada. Dan rise time adalah 0.02 second. Settling time overshoot tak ada. Phase margin, okay, phase margin 88. Maksudnya stabil lah. Lagi besar phase margin, lagi bagus. Okay, atas 60 kira stabil. Gain margin pun, gain margin lagi besar pun lagi bagus lah. Okay, ini pun tak bagus lagi. Cuba tingkatkan agresif dia. Cuba try dalam 0.2. Laju kan. Okay, tu nampak boleh laju lagi. So, kena adjust lah benda ni. Okay, saya update. Okay. So, boleh nampak lah dia akan lagi laju. Settling time dia pun meningkat tadi. Kalau yang ni slow, itulah. Yang bila di tune, dia akan lagi slow lah. So, kita kena adjust supaya dia tak ada overshoot. Kalau macam ni ada overshoot kan, 5%. Jadi fokus kita kat sini untuk buang overshoot tu je lah kan, sir? Yang rise time, settling time tu tak kisah. Dia asalkan overshoot, tak ada. Okay, cuba dapatkan overshoot kosong. Dan pastikan stabil. Okay, lepas tu dia punya rise time, settling time pastikan secepat yang boleh. Kita tak nak sistem tu lambat. Kalau macam ni, ni tak boleh ni. Terlalu ni kan. So kita just adjust. Okay. So ini okey kot.
Ni rasa okey lah. Sini. So update lah. Update. Okay, kalau nak tengok plot dia, okay, pergi kat sini. So nak tengok board plot open circuit. Contoh. So kita boleh nampak lah board plot. Yang ni nanti jangan lupa masukkan board plot dia. Kena tunjuk lah. Dia punya pergi tekan kanan. Show character of stability margin. Okay, pastikan ni lah stability margin ni ditunjuk lah. So klik ni. Klik ni. So nak tunjukkan sistem ni stable ke tak. So nanti kena include lah benda ni. Apa lagi yang boleh tengok? Itu je lah kot yang nak tunjukkan dia nya stabil. Okay, bila dah update ni, kita tutup. Okay, kita nampak integral proportional ada nilai. Okay, copy. Okay, ni okay je. So, kita run, nanti kita akan dapat result yang tu lah, yang tadi. Okay. Apa Oh, okay. Kosong. Okay, bila nak plot, pastikan dia punya transient response 1/3. Okay. So, ni transient. Pastikan sekurang-kurangnya 1/3. Ni separuh, maksudnya tak cukup lagi. So, 0.6. Transient ni masa berubah. Kalau ni steady state, pastikan steady state sekurang-kurangnya 2/3. So, macam ini 2/3 screen. So, ini result yang okey lah. Okey. So, bila nak plot ni, pastikan transient adalah 1/3. Okay, yang ni pun tak semua Kalau tengok ni dia bergigi lagi. Jadi bila nak simulate ni pastikan dia punya sample time cukup. So pergi kat ni gambar gear ni. Slow lah komputer. Okey. Pastikan dia punya maximum step size dalam 1E negatif 6 okey kot. 1 microsecond maximum step size. So kalau saya run ni dia akan lagi smooth lah. Okay. So bila dah ada dia punya PI controller, okay, KP dan KI, KP adalah kosong. Patutnya ada nilai lah, bagus. Tapi untuk circuit ni kosong. So copy KP dengan KI ni, okay, pergi ke circuit yang sebenar. Okay, yang ni circuit sebenar. Kosong. Okay. So kosong. Sepatutnya akan dapat result sama So kalau compare yang ni adalah saya ni. Ini actual skirt. Yang satu lagi ni transfer function. So kalau compare transfer function ni actual skirt lah. Okay. So basically bila kita copy balik nilai PI controller tu dia akan dapat result yang sama. Okay, itu cara nak buat design controller. So kena ada dua. Okay, yang ni untuk transfer function dan yang ni adalah real circuit. So nilai dia nanti kita copy je. Okay, nilai PI controller. Okay, dan pastikan bila nak test tu, okay, kalau tengok ni dia punya comparison, make sure
transfer function dengan real circuit nilai dia hampir sama. Okay, respon dia hampir sama. Okay, nampak? Okay, ada apa-apa soalan? Sir, yang kan dia ada feedback kan, sir? Feedback? Untuk dia bukan feedback tu dia akan sebagai kita letak macam reference voltage. Ni. Ini adalah reference. Oh. Okay, ini adalah input. Jadi dia compare dengan nilai apa nanti, sir? Kan dia perlu compare dengan satu value. Ni output voltage. Ini adalah output voltage. Okay, so dia akan feedback. Okay, dia akan masuk ke sini. So kat sinilah comparison. So bila dia compare kita akan dapat error. Okay, bila error ni masuk ke PI controller, so dia akan produce e-cycle. Okay. So ni inilah pulse width modulator. So kat sini dia akan produce pulse, switching pulse. Okay. So untuk ni basically circuit dia semua ni. Kalau nak compare dengan ni lah. Transfer function. Okay ni. So kat sini error. So sini duty cycle. Okay. So ni output voltage. Yang masa di compare tu doktor, macam mana nak tahu dia tambah atau tolak? Oh, selalu reference Akan tolak dengan tolak dengan output. Okay, output tolak input untuk dapatkan error. Tapi kena tengok juga macam PSO, macam apa nama ni, MPPT, PSO, dia flip. Okay, so kena hati-hatilah. Kena tengok balik paper, pastikan ikutlah. Ada setengah positif negatif, ada yang setengah lagi negatif positif. Tapi kalau tak silap saya, buck converter PV emulator dengan PV tracer dia positif negatif macam ni. Tapi untuk MPPT dia terbalik. Okay, kena hati-hati kena tengok paper macam mana. Okay. Okay, faham konsep macam mana nak jadikan transfer function. Okay, saya tunjuk buck converter sebab yang tu je saya ingat. Untuk boost converter kena carilah, saya tak ingat, dia panjang dia punya transfer function dia. Okay. Kalau boleh gunakan yang ideal je lah, jangan pening-pening, jangan guna yang non-ideal. Yang ni ideal. Okay. Non-ideal dia ada macam series resistant, parallel resistant, itu lagi pening lah nanti nak buat transfer function. Alright, yeah. So tadi jangan lupa function callback Ini kalau nak belajar nak guna lah. So pergi kat model properties. Model property. Oh, ini Raja. Initial. Initial. Okay. So untuk nak masukkan nilai. Okay, kalau contohlah kita nak ada nilai 1, Vin, LC semua ni kita malah nak set satu-satu. Kalau saya contoh yang ni So ni banyak kan, ada 2 tempat. Yang ni ada L, sini pun ada L. Jadi cara nak setting mudah, kita set pergi kat model properties, callback, initial function. So nanti dia akan run lah. Apa-apa yang L, macam ni ada C kan. So dia ada dekat 2 tempat, malas nak setting, nak pastikan sama. So letak kat callback. Dan pastikan test. Kalau transfer function tak betul, controller pun tak betul lah. So tu salah satu cara lah. Satu lagi try error, tapi kalau boleh elakkan lah. Kalau dia akan bertikai kan. Try error basically pergi kat
kat circuit ni, pergi kat PI controller adjust je. Contoh ni 0.05 saja saya letak kan. Dan check dia punya output. Okey ke tak? Macam ni tak stabil ni. So adjust lagi. Ni manual lah. Cara manual. Try and error. So 0.01 5 ke. Contoh. Lepas tu tengok. Ini cara manual. Memang susah lah, ambil masa. Dia memang tak ada ni doktor, apa nilai yang tetap untuk dia punya output. Maksudnya? Maksudnya macam sebab kita orang belajar daripada soalan dia dah bagi setting time nak berapa, overshoot nak ada berapa, masa kita orang kira lah. So kita orang ingat macam tu lah. Oh, bukan. Itu untuk soalan. Ini real punya design kan. So real punya design macam inilah selalu. Kita ada circuit yang dah ada nilai L, C semua kita dah kira kan. LCR kita dah kira. Jadi daripada situ kita nak pastikan dia punya output dia laju dan tiada overshoot. Dia punya target dua tu je. Overshoot tak ada dan mana tadi? Ini. Dia kena pastikan overshoot tiada dengan dia punya settling time tu cepat. Okay. Lalu kalau terklik ni memang dia dah automatic tune yang terbaik lah ni. Ada overshoot sikit. Overshoot sikit tak apa, dia kalau tak silap saya tak boleh lebih 5%. Okay. Okay, lagi phase margin, gain margin ni kena mention lah. Sebab ni akan tentukan sistem tu stabil ke tak. Okay. Kalau tak minat secara ni boleh gunakan mana ini auto update block. Okay. Ni domain. Kalau tak minat guna time domain, okay. Kalau nak adjust ni tuning tak suka time domain, guna frequency domain pun boleh. So frequency domain kita adjust margin, okay. Phase margin. So selalu kalau nak stabil 90 degree lah. Kalau tak nak stabil sangat dalam 45 degree okey. 60 degree okey. 60 Minimum 60 lah. Selalu dia akan minta 60 degree sekurang-kurangnya. So bandwidth ni dia punya kelajuan lah. So adjust lah supaya dia tak laju sangat, tak slow sangat. Dan tiada ni lah, ripple ni sebenarnya tak bagus kan. Okay. So update block jangan lupa update block. So boleh tengok lah dia punya ni nilai dia 3 point something. Okay, ada soalan apa-apa lagi? Cara nak design ni? Dah design ke belum? Kita tak buat lagi? Belum design. Belum design. Dah Mencari try. se. Saya tak kerti nak buat yang VI yang transfer function. Transfer function. Tak tahu nak masuk ke formula. Masukkan kat tu lah nanti. Dah tunjukkan ni. Okey, dah faham. Dah faham. Transfer function. So first kena test, okay. Compare, pastikan betul transfer function. Lepas tu yang kedua adalah okay, design PI controller. Okay, guna tuning. Tuning dia dah cukup dah. Okay, yang ketiga last kali apply kepada circuit sebenar. Okay. So PI controller tu just copy paste letak kat controller. Kat circuit sebenar. Okay, yang buat PV emulator, siapa yang buat PV emulator? Saya Amar. Okay. Okay, Ahmad. Dia kalau nak guna direct referencing method, sebenarnya PI controller ni tak boleh guna. Kelemahan sistem direct referencing method lah. Tapi tunjukkan je dulu ni. Lepas tu tunjukkan kalau gunakan PI controller campur dengan direct referencing method, okay, dia tak boleh run. Dia akan tak stabil lah. Okay. So kena tunjukkan lah nanti.
So, PI controller satu saja ni untuk semua PI controller ni hanya satu value, tak berubah. So, kena pilih lah. Contoh ni resistant. Resistant sekarang adalah 10 ohm. So, kena pastikan kalau contoh resistant punya range adalah 10 ohm ke 100 ohm, kena pastikan 100 ohm boleh run juga. Okay. Ni tengok tak stabil. So, kena pastikan semua resistant range tak ada semua. Kena pastikan lah beberapa point dia boleh stabil lah. Controller yang digunakan kena pastikan stabil. Ini so, ni tak stabil. Okey, kena hati-hati juga. Kadang-kadang tak stabil sebab dia tukar kepada discontinuous current mode. Tahu tak discontinuous current mode? Pernah dengar? Tak. Tak pernah? Power electronic kan? DCM DCM, power electronic. So kena check, pastikan ambil current measurement pada inductor. Sebab kadang-kadang kalau tak design properly, dia akan discontinuous current mode. So, tak betul. Sebab transfer function untuk continuous current mode dengan discontinuous current mode berbeza. Kalau tengok ni, memang macam ni. Dia kena pastikan tak sentuh kosong lah. Ini memang betul-betul tepat. Apa ni? Ni tadi dah tukar kan? Okey, 1E negatif 6. Okay, pastikan sample time cukup. Kalau tak cukup, dia memang tak jadilah tadi. Okay. So, current tak sentuh. So, masih continuous current mode lah. Dia tak ni sangat lah. So, memang kena pastikan controller tu supaya boleh operate semua range. Untunglah tukar 250. So, dia tak stabil. Okay, dia jadi di sini. Lepas tu kalau tengok dia punya ni, ini dah discontinuous current mode. Okay, dah sentuh kosong. Okay. So, transfer function ni tak boleh digunakan sebab ni adalah buck converter CCM. Continuous current mode. Okay, faham Ada apa lagi nak tanya? Macam mana nak jadi dia CCM tu? Macam mana nak tukarkan dia jadi CCM? CCM tu lah. Pergi letak current sensor kat inductor. Okay. Lepas tu pastikan dia tak sentuh kosong. Okay, kalau macam ni dia dah sentuh kosong. Sentuh tu dah kira DCM. Ni DCM lah, discontinuous. Current dia jadi kosong. Jadi transfer function tu dah tak boleh digunakan. Okay, kalau macam ni nampak sentuh kosong. Kalau dia sentuh kosong, kita kena naikkan nilai L lah tu. Kena naikkan nilai lah. Kena design lah. Design Kalau design betul, sepatutnya lah. Kalau design betul-betul, dia tak akan sentuh kosong. Okay, pastikan PI controller ni hanya untuk CCM. Okay, faham konsep dia semua? Faham.
Okay, ada apa-apa lagi nak tanya? Sir, kiranya nilai integral tu dia efek juga range R tu. Mana? Integral. Yang tadi tu. Yang range R. Yang tu. Effect. Oh. So pastikanlah. Macam contoh ni. Okay, saya tukar pergi ke mungkin nak design kosong. Hilang. Okay, pergi ke initial. Okay, contohlah nak design sampai pastikan 100 stabil kan. So kena tune. Okay, update. Dah okey dah rasa. Okay, 0.3. So controller dia memang kena 0.3. 0.3 ni So kalau run ni okay, kalau tengok ni untuk 100 ohm dia stabil. So kena test pula kalau 10 ohm. Contoh range dia 10 ohm ke 100 ohm. So stabil juga. So maksudnya controller tadi tak boleh guna, kena gunakan controller ni. Okay, so copy kat converter ni. Okay, resistance tadi. So 100 Okay, so 100 ohm stabil. Kalau tukar kepada 10 ohm pun stabil. So pastikan loadnya stabil untuk operation yang lain. Ya, controllernya tak boleh berubah. Nilai kena sama. Okay, pastikan nilai dia konsisten. Okay. Ada apa-apa lagi? Tak ada kot ke? Tak ada dah. Semua dah faham? InsyaAllah. Okay, bagus. So cuba siapkanlah ni. Cuba dapatkan simulation dia. Dan cuba simulation dan cuba write lah. Kena tulis dia punya controller coding dia. So nanti CS equals to KP plus KI divided by X. So jangan lupa transfer function untuk buck converter ataupun boost converter. Okay, boleh nampak? Alright. Boleh. So untuk assignment seterusnya kena buat ni lah. Kena jadikan projek masing-masing lah. So yang basic semua dah siap. Sekarang nak projek masing-masing. Kalau macam MPPT converter kena siapkan lah MPPT PSO lah. Kena siapkan PSO. Kalau power PV emulator kena pastikan siap direct referencing method dan PV tracer saya pun tak pasti sangat PV tracer. Kena cari lah dia punya algoritma untuk nak buat tracing. Okay, kalau tak ada apa-apa lagi boleh jumpa minggu depan Minggu depan. So yang 5 Hello? sir? Ya? Yang 5.
Elsa baru Sebab masuk. dia punya control algorithm. Algorithm. Oh. Faham kan Okey. maksudnya? Dia punya assignment kejap Saya buka. Saya tekan kecil. Algorithm Apa kan dah belajar pasal PV model, power converter, closed loop controller. So basically macam mana nak goreng benda ni semua. Nak campurkan. Okay? Nak campurkan supaya jadi PV emulator, campurkan jadi PV tracer, kalau campurkan jadikan MPPT converter. So itulah dalam masa 5 minggu kena pastikan boleh gabung-gabungkan semua ni. Okay, gabungkan 3 benda ni menjadi PV emulator, gabungkan 3 benda ni menjadi PV tracer, gabungkan 3 benda ni menjadi MPPT converter. Boleh nampak tak konsep ni? So jadi gabungkan apa yang kita dah buat sebelum. Tapi semua tak sama Okay, PV emulator dia punya cara gabung dia lain. PV tracer pun cara gabung dia lain. Okay, MPPT converter pun cara gabung dia lain. Untuk saya punya yang MPPT ni kena paste sikit nanti. So kalau contoh saya bagi untuk MPPT converter, saya bagi contoh So dah buat PI, so dah buat boost, so ini adalah Vin dia punya feedback Vin. Sebab boost dia terbalik, so kena pastikan ni positif, feedback dia positif, dia ni negatif. VM, Sekarang misi seterusnya adalah PSO. So V in underscore ref. So feedback dia nanti V in dengan I in. So so V in, I in. So berdasarkan V in dan I in akan produce this one. V in reference. So sekarang kena siapkan ni. So boleh nampak Untuk yang PV emulator pula. So dah buat EI controller, dah buat buck converter. So sekarang V in, V out. I out, feedback. This one positive, I think. Positive. So negative, positive. Check back paper. Boleh. Ni V out. So basically ni. So kalau guna direct reversing method, ni PV model. Ini adalah V out. Ini adalah I ref. So something like this. This one is direct reversing method. So block dia kat mana tu? Block apa? Block direct referencing ke dia memang tak ada? Dia control strategi. Basically dia punya arrangement ni adalah control strategi. Sama seperti yang atas ni. Jadi control strateginya adalah dia punya block diagram ni dan dia punya controller. Tapi kalau untuk PV emulator ni dia just sambung-sambung je. Sambung-sambung gitu je. PV tracer tu
Okay, PV tracer. Untuk PV tracer, okay, PV tracer, okay, ni PI, okay, ni boost, okay, this one is V in, I in, okay, so pastikan V in atau V out Lepas tu feedback dia pergi current. This one is positif saya rasa. Positif, negatif. Okay. So this one is tracing algorithm. Tracing algorithm. Yes. Benda ni baru saya tak pasti ada ke tak dia tunjukkan tracing algorithm ni. So this one V in, I in. So daripada sini nanti this one is I in, this one is I in underscore ref. So basically kena buat coding lah sikit kat sini. Coding. Masukkan coding dalam block diagram tu kan? Betul. So masukkan coding nanti dia akan produce lah. V in ke I in, ada setengah guna I in saja, ada setengah guna V in saja. So depend lah. Sebab ada so boleh fikirkan lah cara. Pastikan dia punya ni boleh, kan ada IV curve kan. Pastikan tracer tu boleh buat tracing kat sini. Dia buat tracing kan. Okay. So saya cadang guna dua-dua sebab nanti kalau guna current saja, kat sini current tak berubah. So tracing kat sini nanti gagal. So kena fikirkan cara nak buat tracing untuk ini. Okay, boleh nampak? Ni kena guna coding. Yang ni kena guna coding ke? Yang ni tak ada. Yang ni just coding kat PV model lah. Doktor, macam saya punya direct referencing method ni Okay. tak boleh guna dekat PI. So saya nak tunjuk satu lagi method lain ke macam ni? Yang ni so tunjukkan dulu PI tak boleh digunakan dan sebab ni simple lah. Boleh buat dua tak? Direct referencing method, lepas tu tunjukkan tak boleh guna ni. Cuba adjust manual. Okay, adjust manual pula. Lepas tu nanti boleh tau kalau adjust manual. So tunjukkan lah. Jadi. Boleh tak macam tu? Adjust manual maksudnya tunjuk yang dia boleh guna? Yang boleh guna. So selalunya dia akan lagi rendah lah. Okay. Okay, lepas tu tadi apa sebab tu doktor? Sebab tak boleh guna tu? Sebab direct referencing method ni dia punya control strategi ni tak robust. Ke nak gunakan yang robust? Kalau nak guna yang robust, guna yang resistant feedback. Okay. So resistant feedback, okay, kalau tengok ni dia lain sikit. So resistant feedback ada PI, ni ada buck. Okay, ni. Okay, tambah tolak. This one is I out. Okay. This one is V out. This one is I out. So dia punya reference I out ref. So instead of using this one, use IV PV model IV. Okay, maksudnya input dia, output dia I, V input. Okay, instead of that, kena guna I PV model. Maksudnya I adalah
output, R adalah input. Okay. So yang ni kena guna apa namanya ni, lookup table. Okay. Nak guna lookup table boleh. Nak gunakan apa namanya ni, yang coding PV model pun boleh. So PV model nanti kena carilah coding untuk partial shading. Okay, partial shading So macam mana nak dapatkan coding punya partial shading? So basically kena code sikit lah. Yang ni cuba cari. Kalau tak salah ada coding untuk partial shading. Sebab tak buat hardware tak apa. Boleh apply lah. Kalau buat hardware memang tak jadi. Tapi kalau buat simulation je boleh jadi. Okay. So saya cadangkan guna ni lah sebab yang ni simple sangat lah. Bukan ni. Gunakan direct reflection method. Okay. Kekal dengan direct reflection method. Lepas tu yang ni PV model ni guna coding So guna coding yang boleh partial shading. Boleh tak? Sebab kalau ni simple sangat. Guna lookup table terlalu simple. Kalau yang ni tak apa. Yang atas ni kalau nak guna lookup table boleh. Yang ni pun boleh kalau nak guna lookup table. Tapi kalau dah ada PV model, buat apa guna lookup table? Baik guna PV model lah. Untuk yang ni saya cadangkan cuba dapatkan coding untuk IV PV model with partial shading. Boleh tak? Dia punya coding rasa boleh tahan juga lah, kompleks kan? Boleh. Saya try dulu. Saya tak ingat lah paper dia kat mana. Nanti kalau saya jumpa saya bagi. Okay. Saya Yes? yang saya punya PV tracer tu kan, Okay. coding tracing tu dia untuk apa? B-in dengan I-in PE dengan I. Oh, Ah. dia yang ni Aha. ikut lah algoritma apa guna. Sebab saya jumpa satu review paper tak detail sangat lah. Apa algoritma yang ada. Oh, dia tak, yang review paper tu dia tak jelas Tak jelas. Dia bukan Saya- spesifik untuk boost ke? Dia spesifik untuk boost Apa benda? Dia- Spesifik untuk boost. Yang Dia paper tu. Ke tak, maksud saya tracing untuk IV lah. Tracing untuk IV. Algoritma tu, tracing yang coding tu. Untuk keluarkan IV curve tu lah. Bukan untuk keluarkan IV ke? Untuk nak point mana nak jalan. Okay. So basically tracing algoritma ni nak tentukan kat mana. Okay. Sebab dia kena tentukan lah point mana nak kena ni. Faham tak maksudnya? Macam mana? Okay, ni ada IV curve. Okay, ni IV curve yang betul lah. So PV tracer ni dia tak boleh dapatkan semua point tau. Dia kena pilih. Oh. So cara nak memilih tu macam mana? Kalau salah algoritma kadang-kadang macam inilah. So tiba-tiba kat sini banyak. Kat sini kosong. Oh, dia tak wujud kat situ. Macam mana? Dia macam tak cukup. Oh. Kadang-kadang ada yang algoritma yang sini dia terlebih pula kat sini. Banyak. Tiba-tiba kat sini ada 1-2 je. Okay. So algoritma tu kena pastikan dia kena balance lah. Okay. Kena pastikan dia uniform. Okay. VI. So inilah dia punya final product. Kena dapatkan nanti result dia. Okay.
assignment 5 macam mana? Boleh. Jangan lupa writing lah. Boleh. Ni chapter 2 lah, 6 page minimum. Chapter 3 nanti pun kena masukkan juga lah. Dia punya calculation, design semua. Okay, boleh nampak Dan simulation lah, jangan lupa. Dan produce result. Okay, jangan lupa guna coding. So, kalau boleh elakkanlah ambil gambar ni je. Ambil gambar ni nanti tak nampak. So, caranya tahu kan? Sebab saya pernah tunjuk kan sebelum ni? Ke tak ingat? To workspace. So, pergi pilih to workspace. Pilih array. Okay. This one is out. Okay. Lepas tu kena ada time sekali lah. Source, clock. Okay, time. So bila run, nanti dia akan pergi ke workspace. Ni workspace So ada out dengan T. So nanti plot out dot e out out. So dapat dia punya plot. So kena tulislah grid on. Okay. So ada grid. X label. So dia akan jadi figure lah. So kelebihan dia kalau tengok ni, saya copy ni. So dia akan lawa lah, dia quality tinggi. Okay, kelebihan kalau guna method tu. Kalau guna ni, mana tadi? Kalau guna ni je, contohlah saya ambil gambar je. So dia tak jelas. Okay, as is tak nampak semualah. Tapi kalau pakai ni dia akan jelas. Sebab tu kena belajar cara nak plot result. Okay. So minggu depan saya akan saya akan check setiap minggu. Tapi tarikh akhir adalah 12. Pastikan ada result lah. Yeah. Result plotting dengan control strategy. Kena run sekali lah. So lepas tu minggu ke-13 dah kena seminar. Dah kena prepare lah seminar. Seminar ni apa? Present. Oh, okay. So separuh, okay. Untuk FYP ni separuh markah saya bagi, separuh lagi orang lain bagi. Panel bagi. So panel tu akan tengok dua lah, seminar, presentation. Okay, dia kena demo lah nanti. Dan thesis lah. So kena pastikan dua-dua buat. Okay, so minggu ke-13 saya kena pastikan dah siap lah seminar. Seminar punya slideshow saya kena tengok. Lepas tu nanti minggu ke-15 mungkin, 14 atau 15, dia akan ada seminar. Kena present lah. So kena hati-hati pastikan demo semua jadi lah. Okay, ada 5 minggu lagi. Jadi seminar kita online je ke sir? Untuk semester ni seminar online. Tak boleh datang sini. Oh, okay. Susah So, sikit. Panel yang evaluate? Berapa panel yang evaluate? Selalunya 2. Oh. Jadi jangan lupa log dah hantar ke belum? Saya lupa nak check. Blog book. Logbook. E-portfolio. Oh, portfolio. Jangan lupa Yang sekali. 5 tu?
Yang untuk yang week 5 tu Yang sir. week 5 dah hantar. Week 5 dah hantar kan? Week Week 5 dah hantar. 9 kan seterusnya? Seterusnya week 9. So Week kena 9. prepare lah. Sekarang dah week 8. So kena Okay. prepare week 9 pula. So tengok balik lah. Tengok balik apa benda ni. Dia punya kriteria. Ni. Ni. FYP 15. Okay, entry kedua kena ada masuk literature review, scope, methodology, hardware or software requirement kena masukkan lah. Kalau boleh ada video semua lah. Kalau nak senang video je, record video, letak je kat situ. Kalau ada gambar-gambar pun letak lah. Boleh? Faham? Boleh. Okay. So, kejap lagi saya ada meeting lain lah. Okay? Sir, yang ni recorded kan? Recorded. Boleh share tak video ni? Dalam 3 jam sebab dia ambil masa sikit. Webback ni dia lambat sikit proses. Okay. Terima kasih semua dengar. Okay. Thank you sir. Kita jumpa lagi Thank minggu you. depan. Thank you, Doktor. Okay, sama.